Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sembah Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-469 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi menghayati beberapa perkara daripada satu hari satu ayat yang kita baca. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebagai sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Ahlan-ahlan Bunga Lawang, Muhammad Hardi, Marwani Ahmad, Wajina Sikun, Syarina Uthman, Safia Sapian, Rin Khairil, Kamiza Muhammad Amil, Syarina Usman, Ana Sukaimi, Ummi Madiha, Hanahu, Rebika, Suha, Raisa. Kemudian Allahumma salli sayyidina Muhammad, Jamila Ihsan, Habibah Suib, Hajara Azai, Ali Muhammad Razif, kemudian Nurisa Wan Hasan, Safia Sapian, Wan Muhammad Suid, Mar Azwa, serta ahlan-ahlan Siti Nur Majid, Faridah Safian, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak Jamila Ihsan, Ummu Hanania, Nurul Izan, serta semua sahabat-sahabat lain yang di TikTok. Ahlan-ahlan Azaz, Nuriza, Ariyati, serta semua sahabat-sahabat Haruna dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Saya minta maaf, Atiyah akan ada berkala dengan kita pada pagi ini sebab zaujah saya, isteri saya ada sedikit urusan, lalu tak ada siapa nak jaga dia. Tadi kakak dia dah jaga sekejap dan sekarang ni saya kena jaga pula. Sebab sepatutnya dia tidur tapi bangun pula. Lalu harap abaikan seketika Atiyah Sabrina. Nanti dia akan main dekat sekeliling ni. Boleh tak nak bising-bising tau. Dia akan main dekat sekeliling ni sebab mak dia, ibu dia, ummi dia ada sedikit urusan. Biar dia main sini. Okey. Jangan langgar tu. Main situ je. Bagi dia mainan, biar dia main kat situ, tak apa. Okey. Lalu Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita dah tiba pada muka surat 182. Surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-42. Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruangan komen. Muka surat 182. Surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42. Mohon sahabat-sahabat bantu catat supaya boleh memudahkan yang join kemudian dan tahu kita berada di mana. Ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita bersiaran di TikTok dan juga di FB Umar Aziz.
Lalu kita baca dulu ayat ini. Kepada sahabat yang ada Al-Quran, mohon baca bersama, kerana setiap huruf yang kita baca ada pahala. Bukan sedikitnya Allah kurniakan, tapi setiap satu huruf yang kita baca pada waktu itu adalah 10 hasanah, 10 kebaikan. Lalu jom kita baca dulu ayat yang ke-42 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah ayat yang ke-42. Apakah ringkasan dia? Seperti biasa kita baca dulu ayat, step yang kedua kita lihat dulu ringkasan. Maka dalam tafsir Al-Wasit dibawakan ringkasan tentang ayat yang ke-42 supaya kita boleh nampak daripada konteks keseluruhan ayat. Maka dalam tafsir Al-Wasit menyebut Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita tentang sebahagian daripada nikmat kurniaan dan hikmah Allah di dalam peperangan Badar. Lalu Allah nak terangkan kepada kita berkenaan tentang kurniaan Allah. Kurniaan Allah tak lain tak bukan bantuan Allah, pertolongan Allah, ketenangan yang Allah berikan kepada para sahabat. Lalu pada ayat yang ke-42 Allah nak terangkan tentang kurniaan yang Allah berikan kepada para sahabat dan Nabi pada peristiwa Badar dan hikmah susunan peristiwa Badar yang kita boleh pelajari. Maka sebagai contoh, apakah hikmah yang ada pada ayat 42 yang bakal kita baca? Antaranya adalah hikmah pertemuan tentera Islam dan tentera musyrik tanpa sebarang perjanjian dan perancangan. Nabi SAW keluar ke Badar pada awalnya bukan nak berperang. Orang musyrikin mereka keluar ke Badar pun sama tanpa sebarang perancangan. Maka ada hikmah di situ yang bakal kita baca. Hikmah pertemuan antara tentera Islam dan tentera musyrikin tanpa sebarang perjanjian dan perancangan. Dan yang kedua, hikmah bagaimana Allah jadikan setiap pasukan nampak sedikit dan kurang bilangan lawannya. Umat Islam nampak orang Quraisy walaupun berkali ganda daripada mereka, umat Islam nampak sikit. Orang Quraisy pun pada waktu itu nampak umat Islam sedikit dan lemah. Ada hikmah kenapa Allah jadikan begitu. Dan antara ringkasan ayat yang ke-42 adalah penerangan tentang kedudukan pasukan Islam dan musyrik sewaktu Badar. Maka ini adalah ringkasan ayat 42 menerangkan tentang kurniaan Allah kepada para sahabat dalam perang Badar, menerangkan tentang hikmah yang berlaku dalam peristiwa Badar. Kita dah kongsikan beberapa hikmah. Dan yang ketiga, menerangkan tentang kedudukan pasukan tentera Islam dan musyrikin Mekah. Maka itu adalah ringkasannya. Apakah kaitan ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43? Saya minta maaf, saya terlupa nak butang jubah. Sibuk tadi dengan Atiyah dan pada waktu tu terlupa nak butang. Afwan, minta maaf. Okey, apakah kaitan? Kata para ulama,
ketika mana Allah pada ayat sebelum ini, ayat 41, Allah ada menyebut tentang Yaumul Furqan. Allah ada menyebut tentang Yaumul Furqan wa Yaumal Taqal Jam'an, hari pembedaan dan juga hari bertemunya kedua pasukan. Maka Allah tak sebut pada waktu itu apakah Yaumul Furqan dan Yaumal Taqal Jam'an. Maka Allah terangkan dengan sedikit tafsil, sedikit detail, sedikit panjang lebar pada ayat yang ke-42. Itu secara ringkas kaitan ayat 42 dan ayat yang sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah terangkan Yaumul Furqan. Apakah yang dimaksudkan dengan hari yang membezakan kebenaran dan kebatilan? Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana bertemunya kedua pasukan. Kat mana mereka bertemu, apa hikmahnya mereka bertemu, maka itu Allah kongsikan pada ayat yang ke-42. Maka kita dah baca ayat, kita dah lihat ringkasan, kita dah lihat kaitan antara ayat 42 dan ayat sebelumnya. Jom kita lihat terjemahan ayat yang ke-42. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh", kata Abdullah bin Abbas, ketika mana ayat Al-Quran bermula dengan idh, yang mana terjemahannya adalah apabila ketika. Semua ayat-ayat Al-Quran yang bermula dengan idh, sebenarnya pada waktu itu ada mahzuf, ada yang tersembunyi, iaitu maksud uzkur. Uzkur idh, ingatlah peristiwa ketika. Itu cara terjemahan dia. Ingatlah peristiwa apabila. Lalu itu terjemahannya apabila dan ketika. Tapi kata Abdullah bin Abbas, apabila ayat Al-Quran bermula dengan perkataan terjemahannya apabila ketika, sebenarnya ada uzkur, ingatlah. Allah nak suruh kita ingat, ambil pengajaran, beri perhatian, belajar sesuatu daripada peristiwa tersebut. Maka firman Allah dalam kurungan ingatlah ketika antum kamu bil udwatid dunya berada di pinggiran lembah bil udwah berada di pinggiran lembah ad-dunya yang hampir dengan Madinah. Ad-dunya maksudnya adalah hampir. Dunia dipanggil dunia pun sebab dunia itu kelihatan hampir dengan kita. Kita nampak dekat di dunia. Dan pada waktu itu dipanggil dunia. Lalu al-udwah, pinggiran lembah, janibul wadi, pinggiran lembah. Ad-dunya, hampir. Hampir dengan apa? Dalam kurungan yang hampir dengan Madinah. Maka di sini Allah menerangkan posisi kedudukan tentera Islam waktu Badar. Di manakah tentera Islam berada? Di pinggiran lembah yang lebih dekat dengan Madinah. Wahum terjemahannya adalah dan mereka. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka? Orang-orang musyrikin Mekah, tentera Abu Jahal. Bil udwah, berada pada pinggiran lembah al-quswa yang lebih jauh dalam kurungan daripada Madinah. Maka tentera Islam berada di lembah yang lebih dekat dengan Madinah sebab tentera Islam datang daripada Madinah. Orang Quraisy berada di lembah yang lebih jauh daripada Madinah sebab mereka datang daripada Mekah. Apa kaitan Allah nak terangkan posisi dan kedudukan? Sebenarnya maksud bila Allah terangkan posisi kedudukan ini, sebenarnya masyarakat Arab pada waktu itu dah faham tentera Islam berada dekat kawasan yang tak ada air. Lembah Badar, kawasan Badar yang berada hampir dengan Madinah, dia tak ada air kat situ. Satu, orang Quraisy berada dekat kawasan yang pada waktu itu awalnya ada banyak air sebelum Nabi dan para sahabat timbus dan tutup sebagai salah satu daripada taktikal perang. Maka bila Allah sebut posisi, kedudukan, peristiwa ketika mana Badar, Allah nak kita gambarkan
Allah nak kita bayangkan, Allah nak kita letakkan keadaan kita. Satu, ketika mana perang yang mungkin makan masa berhari-hari, benda yang paling penting adalah bekalan air. Air benda yang paling penting. Sebab itu waktu mengajar, untuk penceramah pun yang disediakan adalah air. Tak ada orang sediakan makanan untuk penceramah. Sebab makanan itu bukanlah keperluan yang penting ketika mana untuk manusia pada satu-satu keadaan. Air yang penting. Kalaulah pada waktu tu tekak kering, pada waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memerlukan air, penceramah boleh minum air. Tapi saya pernah berceramah dekat satu surau dekat Shah Alam ni, dia Masya Allah, dia sediakan air jus, dia sediakan air gas, disediakan macam-macam jenis air. Sampai kita nak minum pun rasa malu. Ada air gas, ada air jus, ada macam-macam. Bahkan bukan satu, bertintin. Pada waktu sejuk pula tu, ketika mana berceramah. Lalu ada juga surau yang sediakan begitu. Okey. Maka gambaran, kita lihat terjemahan dulu sebelum kita teruskan supaya kita boleh faham. Gambaran kedudukan yang Allah sebutkan bahawa umat Islam berada pada pinggiran Badar yang dekat dengan Madinah. Orang Quraisy berada pada pinggiran Badar yang jauh daripada Madinah. Sebenarnya masyarakat pada waktu itu dah faham para sahabat berada pada tempat yang tak ada air dan orang musyrik Mekah berada pada tempat yang banyak air. Dan sebab itu taktikal perang Nabi yang disarankan oleh para sahabat Nabi SAW, mereka cepat-cepat timbus semua perigi air. Semua perigi air mereka cepat-cepat timbus. Mereka cepat-cepat tutup. Mereka cepat-cepat sembunyi. Dan kemudian Allah turunkan hujan. Maka para sahabat pada waktu itu cepat-cepat menggali satu lubang untuk mengumpulkan air hujan. Itu taktikal perang Nabi SAW. Sebab orang yang ada air ketika mana perang, maka dia yang akan menang. Sumber untuk tenaga dan sebagainya. Yang kedua, kenapa Allah terangkan tentang posisi tentera? Yang kedua adalah daripada sudut tanah dia. Umat Islam berada pada tanah yang jerlus, pada tanah yang sukar nak bergerak. Orang Quraisy berada pada tanah yang keras, yang mudah untuk bergerak. Sebab itu ketika mana kita lihat dalam sirah, dalam riwayat hadis, Allah turunkan hujan, maka sekelip mata dengan bantuan Allah, hujan yang turun menjadikan tanah orang Quraisy yang mudah bergerak menjadi payah nak bergerak. Tanah umat Islam yang pada awalnya lembut susah nak bergerak menjadi pada waktu itu mudah untuk bergerak. Adakah kita faham kenapa Allah cerita tentang kedudukan? Kalau kita baca terjemahan, mungkin pada waktu itu kita kurang faham. Maka kita lihat terjemahan. Ingatlah ketika antum, kamu, wahai umat Islam, berada pada al-udwah, pinggiran lembah, al-quswa, yang ad-dunya, yang paling dekat dalam kurungan dengan Madinah. Wahum, dan mereka, iaitu orang-orang musyrikin Mekah, berada pada al-udwah, pinggiran lembah, al-quswa, yang jauh daripada Madinah. War-rakbu, dan rombongan dan kafilah dalam kurungan Abu Sufyan, asfal, berada pada tempat yang lebih rendah minkum, daripada kamu. Tempat yang lebih rendah maksudnya adalah tempat yang dekat dengan laut. Sebab bila dengan laut, maka tempat tersebut lebih rendah. Lalu Allah nak menerangkan Nabi dan para sahabat keluar ke Badar sebab nak rombongan perniagaan Abu Sufyan, bukan nak perang. Lalu Allah terangkan rombongan tersebut dah jauh daripada Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian firman Allah, walau, dan jika, dan kalaulah, tawa'atum, kamu berpakat, kamu berjanji untuk berperang, untuk pada waktu itu bertemu, la, pasti, ikhtalaftum, kamu akan berselisih, kamu akan berbeza, fil mi'ad, di dalam menetapkan perjanjian dan waktu.
Kalaulah nak tunggu umat Islam dan orang musyrikin nak bertemu dalam peperangan seperti Badar, nak tunggu tetapkan waktu, nescaya takkan berlaku. Umat Islam mungkin nak tarikh ni, orang musyrikin Mekah mungkin nak tarikh lain. Sebab masing-masing akan mencari waktu di mana mereka ada advantage, ada kelebihan berbanding musuh mereka. Nescaya takkan bertemu di Badar. Firman Allah, walakin, dan akan tetapi, li, supaya, yaqdi, menetapkan, Allahu, Allah, amra, satu keputusan, kana, yang keputusan tersebut adalah maf'ula, mesti berlaku, harus terjadi. Mesti berlaku ataupun harus terjadi. Allah nak pada waktu itu berlaku satu perkara yang mana Allah akan terangkan. Maka Allah jadikan umat Islam keluar ke Badar bukan nak perang, nak menahan rombongan perniagaan Abu Sufyan. Maka mereka pada waktu itu keluar. Allah keluarkan tentera musyrikin Mekah pun tanpa sebarang perancangan. Mereka keluar bersemangat untuk mempertahankan rombongan perniagaan Abu Sufyan yang membawa harta mereka. Lalu apakah perkara yang Allah tetapkan supaya terjadi? Liyahlika, li, supaya, yahlika, Allah membinasakan, man, orang yang, halaka, sepatutnya binasa, iaitu orang-orang musyrikin Mekah, an, selepas, daripada, bayinah, jelasnya keterangan, jelasnya bukti. Lalu mereka ni memang dah tak nak beriman, mereka ini memang tegar di atas keingkaran, maka biarlah mereka binasa. Allah dah berikan peluang kepada musyrikin Mekah seperti Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id dan banyak lagi yang terbunuh dalam Badar. Selepas Allah dah beri peluang kepada mereka banyak, tapi mereka tetap enggan. Dah ada bukti yang mereka memang enggan, maka biarlah pada waktu itu mereka binasa. Wa Yahya, dan supaya Allah menghidupkan, membiarkan hidup, man, orang yang, hayya, layak untuk hidup, an bayinah, selepas daripada bukti, iaitu para sahabat Nabi SAW, terutamanya orang-orang muhajirin. Mereka diseksa 13 tahun di Mekah, mereka diseksa untuk tempoh bertahun-tahun di Mekah, mereka tetap sabar. Allah tak benarkan mereka melawan dekat Mekah, Allah tak benarkan mereka mengangkat senjata kat Mekah, Allah suruh mereka sabar di Mekah. Lalu biarlah mereka hidup pada waktu itu, hidup dengan kemenangan, hidup dengan kemuliaan melalui peperangan Badar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa innallah, dan sesungguhnya Allah, lasami'un, pasti maha mendengar, alim, lagi maha mengetahui. Maka ini baru terjemahan terjemahan ayat yang ke-42. Adakah sahabat-sahabat faham bila kita dah terangkan terjemahan? Sebab saya risau kalaulah saya baca laju-laju maka tak faham terjemahan. Adakah dah faham terjemahan? Bolehkah kita teruskan? Ahlan-ahlan Azaz, terima kasih kerana kongsi di TikTok dan juga banyak sahabat-sahabat lain yang di Facebook. Kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Saya minta izin untuk minum sekejap. Okey, apakah pengajaran yang kita boleh ambil secara ringkas? Kalau nak detail terlalu banyak, masa kita pun semakin habis. Maka apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat daripada ayat yang ke-42 adalah daripada perkataan iz, ketika mana Allah suruh kita ingat. Iz ay uzkur, ingatlah peristiwa itu, ingatlah peristiwa ini, ingatlah kisah tersebut, ingatlah kejadian tersebut. Maka pengajaran yang pertama yang kita boleh dapat, apabila kita belajar untuk melihat
sesuatu sirah, sesuatu peristiwa, sesuatu keadaan, dan pada waktu itu kita hayati, di situ akan ada pengajaran yang kita perolehi dan peluang untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sentiasa mengejar yang di depan sahaja tanpa kita ambil masa untuk pause, untuk berhenti seketika, mengambil pengajaran daripada peristiwa yang pernah berlaku, sama ada dalam kehidupan kita ataupun pada waktu itu dalam kehidupan orang yang lain, maka kita takkan dapat belajar apa-apa. Kita takkan dapat nak memperbaiki diri. Kita takkan pada waktu itu dapat untuk pada waktu itu muhasabah diri kita. Sebab itu saya belajar daripada Datuk Wira, Datuk Wira Azan Osman. Yang saya belajar adalah pada ketika mana waktu lapang, terutamanya sebelum subuh. Waktu lapang sebelum subuh, yang ini memang beliau ajar kepada saya, kena biasakan diri pada waktu itu untuk tulis 10 minit, 15 minit. Diambil daripada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ketika mana Allah sebut ingatlah ketika, ingatlah apabila, ingatlah kejadian tersebut, ingatlah peristiwa tersebut. Maka pada waktu itu apa yang kita nak tulis? Sebab bila kita tulis, kita lebih boleh gambarkan, kita lebih boleh visionkan. Maka yang kita nak tulis adalah pada waktu itu kita nak review balik sesuatu peristiwa yang mungkin dah berlaku dalam kehidupan kita. Kita nak review, kita nak reflect. Kita pada waktu itu nak belajar, nak mensyukuri. Maka di situ kita boleh memperbaiki diri sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai apapun keadaan kita. Sebab itu ayat-ayat Al-Quran banyak. Ingatlah ketika. Kenapa kita nak ingat? Ingatlah peristiwa. Kenapa nak ingat? Bukankah dah berlaku? Bukankah pada waktu itu ianya telah berlalu? Bukankah ianya dah menjadi sejarah? Dah sepatutnya diabaikan, kena move forward? Ya, kena move forward. Tapi lagi banyak dalam kehidupan kita ambil masa, berhenti seketika, tak lama, 10-15 minit, kita ambil pen pada waktu itu, review balik, ingat balik, apa aku boleh belajar daripada peristiwa yang pernah aku alami pada tarikh sekian-sekian, apa aku boleh belajar. Maka pada waktu tu bila kita lihat balik, bila kita review balik, kita reflect balik, kita reread balik, maka pada waktu itu, ya Allah, banyak sebenarnya nikmat yang Allah bagi ni. Banyak rahsia yang sebenarnya tersembunyi. Banyak perkara yang sepatutnya aku syukuri. Maka ini sebenarnya adalah orang-orang yang berjaya buat muhasabah diri. Kita sentiasa nak move forward, kita sentiasa nak maju ke depan, tapi sebenarnya kita takkan boleh perbaiki diri, majukan diri apabila kita tak belajar daripada ayat ini. Ingatlah ketika, ingatlah apabila, ingatlah peristiwa. Sebab itu Allah suruh untuk kita reflect, untuk kita pada waktu itu tengok peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika, dan dah habis masa dah habis masa, dah pukul 9. Lalu kita sambung nanti pengajaran-pengajaran yang lain pada siri yang berikutnya esok, insya-Allah. Sebab saya pasti sahabat-sahabat yang lain pun ada program-program yang lain selepas ini. Kita jumpa nanti jam 11. Jam 11 nanti saya akan berkongsi tentang surah Yusuf, insya-Allah. Saya ada program dekat MBSA Convention Center, santai je. Yang mana tak ramai pun orang dengar sebab dia lebih kepada live. Jika adalah, saya akan kongsikan, insya-Allah, sama ada di Facebook ataupun di TikTok. Dan pada pagi ni nak bercerita tentang surah Yusuf pada jam 11, insya-Allah. Sekitar jam 11. Lalu dia cabaran sikit sebab orang tengah shopping,
Orang tengah shopping, pada waktu tu nak tarik perhatian orang untuk tadabbur. Orang tengah shopping, lagi-lagi ada banyak budak-budak sekolah dan sebagainya. Tapi insya-Allah siapa yang join, terutamanya yang online, pasti akan ada manfaat insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi jam 11 nanti dan juga jam 6 petang seperti biasa. Kita akan berkongsi tentang mahsyar, yang mana kebanyakan daripada sahabat-sahabat ada yang mungkin dah dapat buku, yang dah tiba buku. Kita akan jumpa pada jam 6 petang nanti, siri yang kedua, mahsyar insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.